Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tajahau, Anakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat saya yang telah berucap, saudara-saudari yang masa tengah hujan ni pun terima kasih tetap datang. Saya datang tadi salah tempat. Driver saya bawa pergi ke bilik gerakan UMNO kat sebelah. Tapi sempat tengoklah ada jugalah seorang dua orang yang petugas bilik gerakan UMNO sebelah tu tumpang dengar juga. Kalau nak datang sini jangan malu, kita tak makan orang. Kali terakhir saya di dataran ini saya ingat, sebab tu saya ingat macam pernah sampai kat sini. Kali terakhir ialah pilihan raya kecil Sungai Besar tahun 2016 dulu. Saya ingatlah. Betul kan? Cuma masa tu gelap sangat. Jadi cuma saya kenal yang kemah besar yang dekat dataran. Kita nak masuk pilihan raya ni dia tak ubah sebenarnya seperti keadaan semasa pilihan raya kecil Sungai Besar dahulu. Masa itu ada dua pilihan raya kecil, satu di Kuala Kangsar dan satu lagi adalah di Sungai Besar. Dan UMNO menang dua-dua. Atas yang UMNO menang di Sungai Besar dan di Kuala Kangsar itulah yang Najib pada ketika itu cukup yakin dia menang 2/3. Sebab tu orang nasihat dia pasal 1MDB dia tak dengar. Orang nasihat dia pasal GST dia tak dengar. Sebab semua penasihat keliling dia beritahu melihat kepada keputusan Sungai Besar 2016, kalau masuk pilihan raya dalam keadaan 3 penjuru, mereka yakin UMNO akan menang 2/3. Sekarang tahun 2022, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang hadir tahu, apa yang berlaku adalah yang betul-betul sebaliknya daripada yang UMNO Barisan Nasional anggap pada ketika itu. Walaupun pilihan raya kecil Sungai Besar UMNO menang, tapi bila mari pilihan raya umum 2018, bukan sahaja Pakatan Harapan ketika itu berjaya rampas Sungai Besar buat kali pertama, tapi kita juga berjaya bentuk kerajaan menewaskan UMNO Barisan Nasional kali pertama dalam sejarah negara kita. Sekarang dia tak banyak beza tau. 6 bulan yang lepas, UMNO rasa mereka menang dekat Johor. Beberapa bulan sebelum itu, UMNO menang besar dekat Melaka. Kebetulan pula pimpinan-pimpinan UMNO ni dia banyak kes. Jadi dia rasa kalau masuk ke mahkamah, kemungkinan besar mereka akan menyertai. Sekarang ni dah ada ketua darjah, dia dah ada ketua darjah dekat Hotel Kajang. Najib dah ada, jadi sudah tentu yang lain-lain fikir, kalau tak buat pilihan raya, ada kemungkinan kalau pergi ke mahkamah, tengok cara mahkamah di peringkat tertinggi tak boleh dipengaruhi, mereka mungkin juga akan menyertai, boleh buat satu blok tu semua pimpinan UMNO. Sebab tu sekarang ni hujan ke, ribut ke apa, tak kena ada pilihan raya. Cuma mereka lupa satu benda. Tahun 2016 ke 2018 dahulu, kenapa daripada keputusan pilihan raya kecil Sungai Besar yang berpihak besar kepada UMNO, dalam tempoh lebih kurang 2 tahun sahaja, tiba-tiba dia bertukar dan pengundi-pengundi Sungai Besar pilih Pakatan Harapan, pembangkang ketika itu. Mereka lupa sebenarnya pengundi-pengundi sekarang cerdik. Dia tak macam dulu lah.
Dan sebahagian besar pengundi, baik yang Melayu, Cina, India, bila dia buat keputusan mengundi, yang sokong UMNO tu tetap sokong UMNO lah macam mana pun. Yang sokong PAS, tetap sokong PAS. Yang sokong PKR, PH akan tetap sokong PKR macam mana pun. Tapi jumlah penyokong-penyokong totok parti ni, dia tak ramai. Dia dalam 50% je, paling banyak. Hanya 50% pengundi di seluruh negara ini yang memang penyokong parti. 50% lagi adalah pengundi-pengundi atas pagar. Baik yang Melayu, baik Cina, baik India, Iban Kadazan. Dan bila dia mengundi, perkara yang paling penting yang dia fikir ialah kalau kita tukar kerajaan, kalau kita kekal kerajaan, kalau pilih wakil rakyat ini, adakah keadaan ekonomi aku jadi lebih baik? Itu saja. Jadi ada tanda-tanda sekarang keadaan yang sama yang ada 1-2 bulan sebelum 2018 juga ada sekarang. Orang tanya saya lah, kalau wartawan, pasal orang politik ke apa, selalu tanya keadaan dia macam mana sekarang. Sebab tahun 2018 dahulu, yang saya sebut mana kursi akan menang, menang. Mana yang kursi akan kalah, kalah. Bukan sebab saya ada tok beromoh ke, ada orang yang saya bayar penilik nasib ke, tak ada. Sebabnya ialah saya dengan pasukan saya tiap-tiap minggu telefon ribu-ribu orang pengundi seluruh Malaysia. Kita gunakan sains, kita gunakan analisa. Jadi kita tahu sebenarnya perasaan dan isi hati rakyat mengenai keadaan semasa. Kenapa keadaan yang ada sekarang ini mirip tahun 2018? Kenapa kalau 2018 dahulu UMNO yakin boleh menang besar selepas menang di PRK Sungai Besar? Kalau UMNO yakin dia boleh menang besar kali ini sebab Johor dan Melaka, kenapa saya kata mereka boleh berangan dan perkara itu takkan berlaku? Sebabnya ialah sebahagian besar pengundi apabila ditanya, adakah anda berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang? Maksudnya harga barang, maksudnya cita gaji, maksudnya peluang ekonomi dan peluang pekerjaan, berpuas hati ke tidak? Kemudian kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi kerajaan persekutuan? Saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat di Sungai Besar yang hadir ni, dalam hujan ni hadir ni kan. Keadaan yang ada sekarang 1 bulan sebelum hari mengundi sebenarnya lebih teruk daripada pandangan dan sentimen rakyat berbanding tahun 2018, 1 bulan sebelum masuk mengundi 2018. 2018 bila kita tanya, adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi kamu? 60% kata tak puas hati, 40% kata berpuas hati. Bila kita tanya, adakah kamu berpuas hati dengan prestasi kerajaan persekutuan? Tahun 2018, 1 bulan sebelum buang undi, lebih kurang 50% kata berpuas hati, 50% kata tak puas hati. Saya baru dapat angka yang terbaru pagi tadi. Sekarang ini, bila tanya, adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi seharian kamu? 78% rakyat Malaysia, setelah kita guna kaedah sampling, kaedah statistik, 78% kata mereka tak berpuas hati. Bila ditanya prestasi kerajaan persekutuan, 63% tak berpuas hati. Sebab itu saya kata ada tanda-tanda, walaupun tak bising macam tahun 2018, ada tanda-tanda bahawa kali ini pun kalau masuk pilihan raya, menang kalah tak tentu lagi. Memang tak tentu.
Tapi kalau UMNO Barisan Nasional dan sahabat-sahabat yang dengar dekat bilik gerakan UMNO kat sebelah ni, kalau mereka yakin boleh menang besar, malam ini saya nak beritahu, saya tak ada bukti yang menunjukkan UMNO Barisan Nasional bukan saja menang besar, tak ada bukti pun UMNO Barisan Nasional boleh menang bentuk kerajaan macam yang Zahid Hamidi cakap sekarang. Keadaannya bukan sebab pembangkang hebat. Kalau adalah pimpinan Pakatan Harapan kata, sini sebab rakyat sokong kita, boleh pergi lempang dia macam. Tak ada kena-mengena dengan kekuatan Pakatan Harapan. Tak ada kena-mengena dengan Anwar, tak ada kena-mengena dengan Rafizi, tak ada kena-mengena dengan kami. Isu dia ialah keadaan tak berubah. Makin teruk. Kalau tanya, yang saya kata 78% itu yang tak berpuas hati dengan keadaan semasa ekonomi, kalau di kalangan pengundi muda yang umur 18 ke 24 tahun. Sebab yang ini yang kita tak boleh baca. Yang agak berumur ni senang sikit. Kita tahu, tengok rekod dia, tengok kawasan, tengok profil dia, tengok latar belakang pendidikan dia. Kita boleh ada data yang cukup daripada 5-6 pilihan raya yang lepas. Kita boleh agak, kalau orang macam ini, latar belakang dia macam ini, pendidikan dia macam ini, kerja dia macam ini, kemungkinan dia akan undi parti mana, kita boleh agak. Tapi yang muda-muda ni, yang umur 24 sampai ke 18 ini, kalau ada orang beritahu boleh baca, bohonglah. Tak boleh, saya pun tak tahu macam mana yang umur muda ni akan mengundi. Sebab itu kita tanya dia soalan yang paling penting. Adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang? Adakah kamu rasa positif dengan masa depan kamu? Adakah kamu rasa tahun depan keadaan kehidupan kamu lebih baik daripada tahun ini? Kalau rakyat biasa keseluruhannya 78% tak berpuas hati dengan keadaan ekonomi, yang muda umur 18 ke 24 ini, angka dia lebih tinggi tak puas hati. Lebih kurang 84%. Maksud muda-muda ni lagi terasa kesan dia daripada yang agak berumur. Kalau tengok semua pilihan raya yang lepas, pada keadaan begini yang mana rakyat tak puas hati harga barang, tak puas hati gaji, tak puas hati harga rumah, tak puas hati pasal kehidupan harian mereka, semua rekod pilihan raya umum yang lepas, 3-4 pilihan raya umum yang lepas, semuanya menunjukkan pengundi akan buang undi protes terhadap kerajaan sedia ada. Sebab itu saudara-saudari, malam ini saya minta maaf kepada kawan-kawan yang berbangsa India. Saya tahu malam ini Deepawali. Saya minta maaf kepada orang yang duduk dekat pengundi Sungai Besar. Memang hujan tak berhenti daripada tadi. Tapi ini peluang yang cukup baik. Kita hanya ada sekali dalam 5 tahun untuk kita gunakan kuasa kita sebagai pengundi untuk tukar kerajaan dengan harapan kerajaan yang baru itu akan ambil tindakan terhadap masalah-masalah tiap-tiap hari ini supaya keadaan kita jadi lebih baik. Dan saya yakin kalau tengok malam ini, saya memang ingat malam ini, saya bercakap dengan pokok. Sebab hujan, tak berhenti Lembah Kelang ni hujan daripada petang, pagi tadi lagi. Kalau kat rumah saya pagi, petang. Saya kalau ikut hati, malam ni cakap dengan pokok je lah, siapa nak datang? Tapi Alhamdulillah kalau tengok, kita belum masuk penamaan calon pun lagi. Kita ada 3-4 buah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kemah besar, penuh semua. Saya rasa keadilan yang akan bertanding di Sungai Besar dalam pilihan raya kali ini, saya yakin PKR akan ada harapan yang cerah untuk kita menang di Sungai Besar. Baik. Dia masalah kalau kempen ni, masa sebut nak menang tu semua orang suka lah.
Saya tak tahu orang lain, saya tak tahu calon ni kan. Kadang-kadang saya pelik lah. Orang politik berebut jadi calon. Pelik ke apa yang hebat sangat berebut jadi calon? Saya nak naik pentas ni macam lah, ya Allah, bosannya lah. 6 bulan kembali ke politik, baju pun tak muat dah, seluar pun tak muat dah. Selalunya, orang lain saya tak tahu apa yang dia nampak hebatnya jadi wakil rakyat. Kalau saya menang itu, kita ada tanggungjawab yang besar, yang berat. Yang saya halang-halang, kita kena pastikan kita buat kerja dengan baik. Sebab kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jadi kerajaan, rakyat biasa tak merasa perubahan, memang masalah besar kita. Sama ada kita tak cerdik dan bodoh, itu pun saya tak suka. Kalau lepas buat kerja 2-3 tahun, bangun satu pagi tu tengok, baru kita perasan, rupanya aku ni bodoh rupanya. Ada tak ada orang dalam dunia ini yang suka bangun pagi, tiba-tiba dapat ilham, lah rupanya aku bodoh. Orang lain saya tak tahu, saya tak nak. Saya tak nak satu hari jadi jawatan ahli parlimen ke, ada tugas ke, bangun pagi-pagi, aku rasa aku bodoh. Itu satu. Tapi satu lagi, kalau dah 2 tahun, 3 tahun buat kerja, keadaan tak berubah untuk rakyat, kalau kamu rasa kamu tak bodoh, maksudnya kamu tak buat kerja. Maksudnya orang bayar kamu, kamu tak buat kerja. Kalaupun selesa hidup di dunia, dalam kubur kena pukul. Ambil gaji, hidup senang lenang, tapi tak buat kerja. Dan kalau wakil rakyat, kalau menteri nak tahu buat kerja ke tidak, kena tanya orang kat bawah. Kalau orang rasa tak ada kesan, engkau ada pun tak ada kesan, kau tak ada pun tak ada kesan, maksudnya engkau sebagai menteri memang tak buat kerja lah. Yang itu yang saya bimbang. Walaupun saya suka dah tengok dia, Alhamdulillah, UMNO sebelah takut, kita gembira tengok hujan-hujan orang datang dah. Tapi kalau Pakatan Harapan menang, kalau PKR menang, tugas kita cukup besar. Sebab kita akan ambil alih kerajaan dalam keadaan segala ruang yang ada sebelum ini untuk kita perbaiki keadaan, ruang itu semakin mengecil dan semakin mengecil. Ruang itu mengecil kerana sumber kewangan negara makin lama makin sikit. Dan dalam keadaan sumber kewangan makin sikit, ditambah pula masalah yang tidak diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya bubuh orang cerdik macam mana pun, rambut dia botak macam saya lah. Tiap-tiap hari macam mana nak selesaikan masalah yang ada. Baik. Saya tahu akan ada yang kata, alah kamu seimbang besar lah. Dulu Pakatan Harapan menang 22 bulan, apa kamu buat? Sahabat, UMNO jawab betul. Terima kasih UMNO ada seorang menjawab kat sana. Saya nak jawab kepada yang menjerit ke UMNO sekarang. Kalau 22 bulan Pakatan Harapan tak menang hari itu, kawan kita yang jerit dekat bilik gerakan UMNO tu, sekarang tiap-tiap hari bayar minyak RON 95 RM4, saudara-saudara. Saya dulu dalam parlimen, saya seorang je yang duk menjerit pasal subsidi minyak, pasal subsidi makanan, pasal subsidi untuk orang miskin. Sebab bila Najib dulu ni, kerajaan UMNO Barisan Nasional, UMNO kata, buat apa nak sentuh Najib lagi? Kan dia dah jadi merpati. Orang UMNO kata, Allah Najib duk ratib nama Najib. Oi, yang Najib tinggalkan ni lah yang jadi tugas besar kita nak selesaikan. Najib jadi Perdana Menteri tahun 2009 dulu. Perkara pertama dia nak buat,
Dia nak hapuskan subsidi. 5-6 tahun dia jadi Perdana Menteri, satu demi satu. Dia nak hapuskan subsidi. Saya ingat masa itu dalam parlimen saya kata, ni tak aci ni. Kamu bagi berbilion-bilion kepada tokai-tokai besar. Cuma bila kamu bagi kepada tokai besar, kamu tak panggil subsidi. Kamu panggil insentif. Insentif pelaburan, insentif itu, insentif infrastruktur, insentif. Kalau dah tak ada nama insentif nak bagi, dia bagi insentif apa? Insentif penyelidikan, insentif R&D, 300, 400, 500 juta setahun. Kalau kepada yang kaya, kamu kata insentif. Tapi kalau kepada orang miskin, orang biasa ni, UMNO Barisan Nasional dahulu, dia sebut subsidi ni seolah-olah benda hina. Dia kata subsidi ni akan menyebabkan rakyat kita malas. Subsidi ini sebenarnya tidak adil kepada rakyat. Tak adil kepala hutang kau. Daripada bagi ke 4-5 orang toke, bagi kepada 30 juta rakyat Malaysia. Kalau UMNO tak mengaku, daripada tahun 2009-2010, tiap-tiap tahun masa pembentangan bajet zaman Najib dulu, dia akan tiap tahun ada satu subsidi potong. Potong. Saya ingat tahun 2014, subsidi gandum pun dia potong saudara-saudara. Masa itu Najib kata, subsidi ini perlu dipotong kerana kerajaan perlu menunjukkan kepada pelabur-pelabur asing kita tidak membazirkan wang. Bila kita potong subsidi, kita alihkan perbelanjaan subsidi ini kepada perbelanjaan pembangunan negara akan lebih maju, pelabur akan masuk. Dia kata lah. Nasib baik kita menang tahun 2018. Bila Pakatan Harapan menang 2018 dan salah satu kempen utama kita ialah harga minyak perlu distabilkan. Kita negara pengeluar minyak mentah. Dan minyak mentah kita ni antara yang paling baik kualitinya dalam dunia. Kalau harga minyak mentah di dunia $100 satu tong, bila kita jual harga minyak mentah kita, harga dia $110. Sebab mutu minyak mentah kita lebih baik. Macam mana kita nak cakap kepada rakyat? Petronas boleh buat bangunan besar keliling satu dunia. Toke-toke minyak semua kaya raya. Tapi kita nak bagi 30 sen kepada rakyat untuk 1 liter minyak, kita berkira. Sebab tu saya kata, subsidi mesti menjadi satu mekanisme paling baik untuk kita elakkan daripada wang minyak ini masuk poket menteri dan kerajaan. Saya lebih rela subsidi ini diagih-agihkan kepada rakyat sementara kita perbaiki keadaan di Putrajaya. Bila kita menang 2018, barulah orang UMNO tengok, celaka memang betul rakyat nak subsidi. Kita kalah sebab kita potong subsidi. Kita kalah sebab harga barang naik bila subsidi tak ada. Subsidi bawang tak ada, gula tak ada, gandum tak ada, subsidi minyak kena potong. Harga minyak naik tiap-tiap minggu orang beratur. Tiap-tiap minggu orang beratur nak isi minyak dulu. Barulah UMNO sedar senyap-senyap. Sebenarnya subsidi ni tak boleh dipotong. Rakyat marah. Saya nak tanya saudara-saudari, selepas 2018, pernah tak kita dengar ada seorang menteri UMNO ke, Bersatu ke, PAS ke, yang berani nak potong subsidi? Tak ada lah. Dia ada ulang apa kamu buat 22 bulan. Aku nak beritahu 22 bulan itulah yang menjimatkan harga minyak kamu beribu-ribu ringgit setiap tahun. Kalau tak ada Pakatan Harapan menang 22 bulan dahulu, tiap-tiap hari kita isi minyak 1 liter RM4, saudara-saudara. Sebab Pakatan Harapan menang dululah. Bila mari PKP baru-baru ini,
baik kerajaan Muhyiddin, baik kerajaan Ismail Sabri, tak ada orang yang betul-betul berani kata, jom kita potong subsidi. Tak ada orang berani kata. Bila dia cuba nak kurangkan subsidi untuk harga ayam, subsidi untuk harga telur, dia tengok rakyat marah dalam 1-2 minggu, terus dia bagi balik. Sampai sekarang, saudara-saudari, subsidi tak disentuh. Malah, ada pernah dengar tak orang UMNO ke menteri dia cerdik macam mana pun, berani bercakap macam 7-8 tahun dahulu, seolah-olah rakyat Malaysia ni miskin mengemis subsidi. Tak berani dah. Mari belanjawan, bajet umum, macam-macam subsidi dah sekarang. Seolah-olah dia pula yang suka subsidi. Dulu dia yang nak hapuskan subsidi. Sebab tu kalau orang tanya, kalau UMNO Barisan Nasional menang besar, kalau subsidi dihapuskan, harga minyak naik, jangan cari saya. Pada muka korang. Sebab UMNO Barisan Nasional ni tak pernah suka subsidi. Ada sebab kenapa dia tak suka subsidi. Dan sebab itu jugalah yang menjadi penyumbang kepada masalah demi masalah ekonomi dalam negara kita, sehingga menyebabkan rakyat terbanyaknya tak rasa masalah dia diselesaikan. Saban hari, saban bulan, masalah yang sama itu kekal. Sebabnya UMNO Barisan Nasional, dia tak suka subsidi ni atas perkara yang paling penting bagi mereka. Kalau bagi subsidi kepada rakyat, habis duit untuk aku buat projek nak bagi mana? Subsidi ni sekarang sampai 60-70 bilion bagi kat rakyat. Celaka punya pakatan dulu. Dia punya pasal lah dia mula bagi subsidi minyak kepada semua. Dia tak naikkan harga minyak. Sekarang kita nak masuk pilihan raya, kalau kita tarik, kita mampus. Tapi kalau tak tarik, projek tak ada. Sebab duit kerajaan daripada duit minyak Petronas masuk kepada kerajaan, awal-awal lagi kena tolak ke tepi. Yang ini jangan kacau, ini duit subsidi minyak makanan rakyat. Saudara-saudara ingat, kalau dia menang, tambah kalau dia menang besar, 5 tahun akan datang. Saudara-saudara ingat, ni orang-orang UMNO, toke-toke keliling mereka ni, saudara-saudara ingat dia akan duduk diam, tangan gatal. Orang Melayu kata kalau tangan gatal, tangan kanan duit nak masuk tak? Tiap-tiap hari dia gatal tangan kanan. Duit nak masuk ni. Duit nak masuk dengan cara dia tengok, ni ada duit ni, ada 20 bilion. Apa kita boleh buat dengan 20 bilion? Silap-silap hari, kalau tak berhati-hati, akan ada satu lapangan terbang dekat Sungai Besar. Tak kisahlah orang Sungai Besar ni tak nak naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Buat apa Subang ada kat situ ya? Oh tak apa. Kita akan buat lapangan terbang di Sungai Besar. Sebab bila buat lapangan terbang, satu lapangan terbang harga 2 bilion. 2 bilion itu datang daripada bukan. 2 bilion itulah kalau dia markup harga dia yang sepatut 1 bilion, 2 bilion masuk poket. 10% kau punya, 20% kau punya, 30% kau punya. Saudara-saudari, itu masalah utama negara kita yang sejak berdekad-dekad dahulu sehingga sampai sekarang kerajaan yang ada ini bukan saja tak berani menyelesaikan masalah, dia tak berani bercakap pun pasal masalah rakyat. Saya dah baca tiap-tiap hari ni nak masuk pilihan raya ni. 3 minggu lagi nak mengundi. Kotlah ada benda daripada UMNO ke, daripada PAS ke, daripada Bersatu ke. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Ni orang yang kat Sungai Besar turun dalam hujan ni. Saya tak rasa saudara-saudari datang sebab nak tengok saya. Ramai lagi orang lagi lawa daripada aku. Buat apa malam-malam buta ni datang tengok dalam hujan semua ni? Pengalaman saya daripada 10-15 tahun yang lepas, pusing satu Malaysia bercakap dengan rakyat. Yang hadir datang keluar ni sebab saudara-saudari nak mendengar dan nak menilai. Nak faham supaya boleh buat keputusan yang baik. Saudara-saudari keluar, yang ada di depan, yang menonton di luar, hanya sebab saudara-saudari tahu ada benda tak kena dengan negara.
Saudara-saudari tahu bahawa dulu 10 tahun dulu harga barang sekian-sekian, sekarang dah naik 3-4 kali ganda. Saudara-saudari tahu anak-anak yang muda tambah kepada kawasan macam Sungai Besar, tak jauh pun daripada pusat, segala pusat ekonomi di negara kita, di Lembah Kelang, 1.5 jam aja. Tapi kalau masuk ke Sungai Besar, jurang di antara yang duduk di Sungai Besar ini dengan yang kaya dekat Kuala Lumpur, dekat Shah Alam, dekat Petaling Jaya, jurang dia cukup besar. Saudara-saudari tahu kalau dekat Sungai Besar, walaupun gaji tak selumayan mereka yang bekerja di pejabat-pejabat besar di Kuala Lumpur, tapi harga barang tak jauh beza dengan Kuala Lumpur. Sebab itu saudara-saudari datang. Dan yang ini yang paling teruk sekali saya tengok, nak masuk pilihan raya, belum kita dengar lagi UMNO yang duk sibuk ratib nak jadi kerajaan ini. UMNO, kamu nak buat macam mana untuk selesaikan masalah-masalah rakyat? Dan bagi saya, dia bermula dengan satu perkara yang paling penting. Orang tanya saya, 10-15 tahun kamu berkempen, antara perkara yang saya paling dikenali ialah saya kejar geng-geng sakau duit. Kalau saya masuk lokap pun tak apalah, saya rela masuk lokap. Kalau kena saman pun sampai 14-15 kena saman lah. Tapi kalau saya rasa kamu memang curi duit rakyat, aku kejar kamu sampai lubang cacing. Semua nama-nama besar daripada UMNO Barisan Nasional yang dah sakau duit rakyat dan terbukti seorang demi seorang telah terpelanting keluar daripada politik. Kalaupun dia tak masuk penjara, dia dah tak boleh terus dalam politik. Shahrizad Jalil, saya boleh sebut antara pencapaian terbesar saya sebagai ahli politik, bukan menang, bukan jadi menteri. Saya boleh menamatkan kerjaya sebab dia dengan anak beranak dia ni memang tak malu. Curi duit projek satu hal, curi duit lembu rakyat kau gila. Tak malu. Cantik, semua rambut, pergi gaya hebat, belakang-belakang curi duit lembu. Tak malu. Tak ada lah, Shahrizad tak ada lah. Bersara. Sampai sekarang, saya menang tau kes saya dengan Shahrizad. Keluarga dia patut bayar saya 400,000. Sampai sekarang dia tak bayar saudara-saudari. Bukan saja dia tak malu curi ni duit lembu rakyat ni, bukan saja dia tak malu, masuk mahkamah semua dah kalah. Bila kalah pun dah dekat setahun, dia tak malu, dia tak bayar lagi duit aku. Shahrizad Jalil. Dulu Najib dengan Rosmah, apa dia tak buat? Dia tangkap. Ada satu masa tu 2015 saudara-saudari, tiap-tiap 2 minggu saya masuk lokap. Lepas satu, lepas satu. Bila dia dah tak ada idea nak bubuh saya dalam lokap, ada satu tuduhan, itu tuduhan paling bodoh sekali. Rakyat Malaysia pun dah lupa. Saya pernah ditangkap dan bubuh dalam lokap atas tuduhan cuba bom Kuala Lumpur. Muka ni nak bom Kuala Lumpur. Tak buat lah. Dia dah buat macam-macam sebab awal-awal tu dia ingat kalau dia bubuh saya dalam lokap, dia tangkap, dia saman, saya akan putus asa. Ada orang kata Najib dengan Rosmah ni banyak duit, berkuasa, hebat, dia takkan kalahnya. Saudara-saudari, daripada saya mula-mula cakap pasal 1MDB tahun 2012, memang masa panjang, tapi saya juga berbangga, saya ada sumbangan yang membantu Najib dapat berehat berpuluh tahun dekat El Kajang, saudara-saudara. Orang tanya saya, sebab apa kamu ni dendam sangat ke, benci sangat ke? Dah, saya sebenarnya tak ada perasaan pun dengan orang politik ni. Kau suka kau lah. Banyak kerja lain lagi aku nak buat. Tapi kalau kamu makan duit rakyat, dan mereka bukan makan 1 sen, 2 sen, 10, 20 ringgit saudara-saudari. Mereka makan ratus-ratus juta, bilion ringgit.
Bila dia ambil duit rakyat yang bilion-bilion ini, dahlah kita ada masalah dalam menguruskan ekonomi negara kita tiap-tiap hari. Dahlah kerajaan UMNO Barisan Nasional tak ada idea, hilang punca macam mana nak selesaikan masalah. Kamu pergi curi pula duit, maka makin susah, mana-mana kerajaan pun yang ambil alih, susah untuk kita nak perbaiki keadaan. Dan setiap kali mereka curi duit rakyat, beban tanggungan hutang itu kita akan tanggung sampai 10, 15, 20 tahun akan datang. Orang kata, tak payah cakap lah pasal MDB ni dah habis dah, Najib dah dalam ke dalam. Najib ke dalam tu yalah. Hutang yang 30 bilion itu masih lagi kita tanggung. Hutang itu kita akan tanggung sampai 10, 15 tahun akan datang. Sama juga yang terkini pasal kapal LCS, kapal. Orang Sungai Besar faham kot. Kapal-kapal ni orang Sungai Besar lebih faham dari tempat lain. Orang beritahu saya, sudah-sudahlah kapal tu. Laksmana tu dah kena pun tangkap. Dah kena pun dakwa. Laksmana tu bilis dari. Kita semua tahu tak ada pegawai kerajaan yang berani buat keputusan sedemikian kecuali ada tangan-tangan gaib yang lain. Dia bukan bodoh, dia laksmana. Dia tahu perkara-perkara ni kalau buat akan ada masalah kecuali ada tangan-tangan gaib. Baik ya. Kita akan terus kejar tangan gaib ni. Tak apalah. Nanti tunggu 3, 4, 5 hari, makin dekat dengan kempen penamaan calon, dia keluar baliklah LCS ni. Dia keluar baliklah cerita meriam. Saya tumpu soal kapal, soal meriam kerana saya nak tunjukkan UMNO ni gila. Bersatu ni gila. Dulu curi lembu, kamu dah curi. Wang rakyat melalui 1MDB, kamu dah curi. Sekarang lembu dah tak ada, wang rakyat semua dah tak ada, meriam pun kamu curi. Gila ke apa meriam? Kapal pun kau curi. Lepas ni saya kemah ni semua ni habis kena sapu semua ni. Baik Yang itu saya tunggu, ada cerita baru, ada lah banyak lagi cerita dia. Cuma saya nak tumpu kepada soal ini. Kenapa kita kena benci kepada geng-geng yang sakau duit rakyat ni? Kalau yang dalam UMNO pun kita kena lawan. Saya berdoa kalau ada di kalangan pimpinan Pakatan Harapan yang curi duit rakyat, saya cukup gembira dan berdoa mereka semua duduk sebelah Najib dalam dekat hotel Kajang. Saya tak takut kata sebab memang aku tak ambil 1 sen pun. Saya tak ambil, saya tak takut. Kalau ada pimpinan Pakatan Harapan kamu buat yang sama, kita tolong ramai-ramai pakai truk ni hantar dia pergi kat. Biar dia jadi kawan baik dengan Rosmah dengan Najib lepas. Sebab bila mereka ambil wang rakyat, kesan dia besar. Saya bagi contoh PTPTN saudara-saudara. Orang kata Pakatan Harapan, mana kamu nak kata hapuskan PTPTN? Padahal saya bawa cadangan untuk hapuskan PTPTN tahun 2011. Dah 11 tahun yang lepas. Masa itu, hutang yang negara tanggung daripada PTPTN 20 bilion. Saya kira-kira balik, kalau 20 bilion ini dengan kedudukan kewangan kerajaan masa itu, kita boleh refinance. Maksudnya kita pinjam duit pada kadar yang lebih murah, kita bayar, dan pinjaman yang kadar yang lebih murah itu dalam 3-4 bilion tiap-tiap tahun, kita boleh bayar balik sampai 5-6 tahun. Hutang PTPTN 20 bilion selesai dan tanggungan kepada negara tak berat sangat sebab hanya 2-3 bilion tiap-tiap tahun. Lagipun kalau serahkan kepada UMNO Barisan Nasional, 2-3 bilion ini sekejap je dia sapu. Kapal tu pun dah dekat 7-8 bilion dia sapu sehari-hari. Baik, itu tahun 2011. Hutang PTPTN 20 bilion. Malangnya masuk pilihan raya 2013, Najib menang. Walaupun menang sikit je. Undi rakyat
pakatan yang menang. Tapi oleh sebab itu, dia tak ambil apa-apa tindakan mengenai PTPTN. Masih ada lagi pihak-pihak yang menyalahgunakan PTPTN. Maksudnya, kolej dia tu tak seberapa. Institusi pengajian swasta dia tu kira jenis-jenis yang rumah kedai je pun. Dia tawarkan pinjaman kepada pelajar-pelajar dalam keadaan ijazah diploma yang dia bagi itu sebenarnya tak ada nilai pun dengan pasaran kerja. Jadi budak-budak kampung ni, dia akan telefon, pakcik, anak pakcik dapat 1A kan? 1A, tak apa pakcik, tak boleh pergi universiti tak apa. Saya akan bagi beasiswa kepada pakcik. Kalau pakcik bawa anak pakcik daftar di kolej saya, maka kami akan bagi laptop, kami akan bagi duit dan segala-galanya. Anak pakcik ada peluang untuk ada ijazah. Orang kampung, orang miskin, orang biasa, masa itu dia ingat kalau anak dia ada ijazah, bila keluar nanti, insya-Allah akan dapat kerja yang baik dan akan dapat bantu keluarga. Dia tak fikir masa itu sebenarnya, nanti keluar kerja, keluar universiti ni dapat kerja ke tidak? Jadi maka banyak anak-anak Melayu, anak-anak India dan juga yang Cina yang masuk ke institusi pengajian swasta untuk ijazah-ijazah yang sebenarnya tak laku pun, tapi terpaksa menanggung hutang sampai 30, 40, ada yang sampai 70 ribu ringgit, saudara-saudara. Dan dia letak syarat, bila dah tanda tangan perjanjian PTPTN itu, wang bukan masuk ke poket pelajar pun. Wang masuk ke poket kolej tu. Kolej tolak itu, tolak ini, tolak semua. Dapatlah 100-200 ringgit sebulan kepada pelajar-pelajar. Habis ijazah 3-4 tahun, yang inilah bila keluar, tiba-tiba dia tak dapat tahu, sebenarnya yang kau tawarkan kat aku ni tak ada kerja pun kat luar. Tak ada pasaran. Kamu janji kata kalau aku buat ini nanti boleh dapat praktikal dekat situ dan sebagainya. Tak ada pun. Masalah ini yang tidak diselesaikan daripada saya mula-mula cakap mengenai PTPTN tahun 2011. 12, 13, 14, 15 berterusan. Akhirnya saudara-saudari, tahun 2018 hutang PTPTN telah naik 2 kali ganda menjadi 40 bilion. Bila dah sampai ke 40 bilion, negara dah tak ada duit dah nak bayar. Kita nak ambil mana nak bayar 40 bilion? Tak boleh. Nah, sebab duit PTPTN tu, geng-geng yang kaya raya yang buat, yang ada kabel dalam semua ni, dia dah kaya dah, dia dah ambil dah duit PTPTN. Yang menanggungnya ialah anak-anak orang kampung, anak orang susah, anak orang biasa ni. Kalau kita ambil 40 bilion bayar, dengan 40 bilion itu kita tak mampu, maknanya lebih ramai lagi orang yang susah. Dia akan hilang punca bantuan daripada kerajaan kerana wang telah pun dialihkan pula kepada PTPTN. Sebab itu tahun 2018, masa itu pun kita dah tahu tak boleh dah kita nak hapuskan PTPTN ni, dah terlambat. Peluang itu hanya ada tahun 2011, 2012. Tapi oleh kerana kegagalan kita tukar kerajaan, termasuklah oleh geng-geng UMNO yang duduk dekat bilik gerakan dia tu, habis satu negara saudara-saudari kena tanggung. Dia punya pasal, anak-anak kita semua kena. Akhirnya, sebab itu tahun 2018 kita kata, kita tak boleh hapuskan dah. Yang kita boleh buat ialah, kita pastikan hanya mereka yang dah dapat kerja dan gajinya RM4,000 ke atas saja boleh mula bayar. Kalau kamu jadi mangsa sebab kamu pergi buat ijazah diploma, akhirnya ijazah diploma kamu itu tidak memberikan kerja yang setimpal, gaji tak kena, maka kamu tak payah bayar lagi. Kita cari jalan lain untuk kita tanggung hutang itu. Kita hanya kutip daripada yang RM4,000 ke atas. Itu pun jasa Pakatan Harapan, saudara-saudari. Tak kejar. Kalau tidak dulu, sebelum masuk 2018,
Anak-anak muda kena senarai hitam. Tak boleh buat pinjaman, dapat surat mahkamah, macam-macam. Lepas kita bawa cerita PTPTN ini tanpa sudah, barulah dia tak berani kacau sangat. Tapi yang rugi besar ialah akhirnya kita dah terlepas peluang untuk kita selesaikan satu masalah satu generasi. Generasi muda, yang muda-muda ni, yang umur 35 tahun ke bawah ini, yang menjadi mangsa pergi ke institusi pengajian tinggi swasta tapi tak dapat kerja yang baik, akhirnya terpaksa menanggung hutang 40-50 ribu ringgit sampai ke tua. Itu maksud saya. Masuk pilihan raya bukan semata-mata sokong parti itu dan parti ini. Setiap kali kita masuk pilihan raya, kita ada peluang untuk menyelesaikan masalah yang akan membantu jutaan rakyat yang lain. Dan masalah kita yang paling utama sekarang ini ialah, selain daripada menteri-menteri bodoh, itu masalah, menteri bodoh itu masalah. Tapi masalah yang lagi besar ialah, selagi kita tidak perketatkan tata kelola urus tadbir kewangan dan ekonomi negara kita, selagi itulah wang yang sepatutnya sampai kepada rakyat tak sampai. Kerajaan baru-baru ini, Datuk Seri Ismail Sabri umum kononnya belanjawan bajet paling besar dalam sejarah negara kita, 372 bilion. Saya duk gelak, saya lawak. Lepas ini, kalaulah Pakatan Harapan menang, kalau Menteri Kewangan tu duk gebang kata, saya sebagai kerajaan cukup baik kerana saya telah peruntukkan bajet yang paling besar dalam sejarah, boleh gelak dan ludah dekat dia, saudara-saudara. Ada dua sebab. Satu, dalam sejarah negara kita dan mana-mana negara dalam satu dunia ini, mana ada bajet tahun ini lebih rendah daripada bajet tahun lepas? Mana ada? Memanglah tiap-tiap tahun bajet itu adalah yang paling besar dalam sejarah. Memanglah. Bajet kita ni tiap-tiap tahun makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sudah tentulah makin besar, rakyat makin banyak, harga makin tinggi, kehidupan rakyat mesti lebih baik. Jadi sudah tentulah makin besar. Isu dia bukan bajet makin besar. Isu dia kalau kamu nak belanja 372 bilion, banyak mana yang akan sampai kepada rakyat? Banyak mana daripada 372 bilion itu yang akan ada kesan kepada kehidupan harian rakyat? Jadi isu dia, sebab saya duk tengok, saya kata celaka betul menteri-menteri ini. Tiap-tiap tahun dia rasa dia hebat. Umum belanjawan paling besar. Memanglah belanjawan paling besar. Soalnya lepas kamu dah belanja banyak itu, apakah kesan dia kepada rakyat? Itu sebab pertama, kalau dia cakap boleh ludah. Sebab kedua, banyak cakap dia cakap belanjawan paling besar, hebat, macam dia baik. Bukan duit bapak dia pun sendiri. Duit kita. Duit yang dia umum untuk belanja itu adalah duit rakyat, bukan duit menteri. Kalau rakyat tak kerja, kalau rakyat tak hasilkan nilai ekonomi yang negara boleh kutip cukai, habis Pak Menteri nak pergi kutip duit mana nak bayar? Sepatutnya dia berterima kasih kepada rakyat atas sumbangan dan kerja kuat kamu. Maka negara ada pendapatan yang baik dan ini amanah yang kami ada. Ini kami rasa boleh membantu lebih ramai rakyat. Tapi kita tak pernah dengar macam tu daripada menteri kewangan ni. Tak pernah dengar. Tiap-tiap tahun macam duit bapak dia umum. Sengih dia telinga ke telinga. Kalaulah dia umum, contohnya dah. Kalaulah pengumuman pertama bajet untuk memastikan negara ada peruntukan yang lebih supaya kita boleh membantu lebih banyak sekolah, lebih banyak orang susah,
maka kami jemaah menteri mengumumkan kami tidak akan ambil gaji dan allowance selama 5 tahun. Oh, itu patutlah. Kalau dia buat macam itu, saya tak ceramah lah, diamlah aku. Tak ada market lah saya nak berceramah lepas tu. Dia tak cakap. Mana ada, menteri tak pernah kata. Dengan ini kita, sebab saya pun dah. Menteri-menteri ni kaya semua ni. Tengku Zafrul, Toke Bank. Kamu dulu kerja bank tak cukup duit ke? Sepatutnya dah nak jadi menteri, buatlah khidmat rakyat, jangan ambil duit. Kalau dia umum dia tak ambil duit, tak apa. Masalahnya saudara-saudari, bila penyelewengan dan tata kelola urus tadbir negara kita ini tak diperbetulkan. Sebab itu tiap-tiap tahun dia akan umum belanja itu, belanja ini, belanja macam-macam. Tapi tiap-tiap tahun juga rakyat biasa dekat bawah ni rasa macam tak ada beza. Hidup makin teruk. Yang muda rasa makin tertekan. Yang tua duk bimbang ni, aku ni anak aku 3 orang duk kat rumah ni. Aku nak pencen dah ni. Kalau aku pencen ni, siapa nak bayar elektrik, siapa nak bayar makan semua ni. Lepas ni aku tak ada pendapatan ni macam mana ni. Anak ni kerja ni tak cukup lagi untuk bagi duit kat aku. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, masalah kita belum lagi diselesaikan. Dan masalah itu tidak diselesaikan kakak sebab begini. Umum banyak mana pun peruntukan. Kalau ada geng-geng yang otak dia ialah projek mana aku nak buat untuk aku sakau duit ni, kita takkan cukup duit sampai bila-bila. Bila kita tak cukup duit sampai bila-bila, maka kita tak boleh nak selesaikan masalah harian rakyat. Sebab masalah harian rakyat yang kita ada, harga barang yang tinggi, sekolah-sekolah kita yang terlalu dah tak cukup tempat dah untuk pelajar-pelajar kita. Saya terkejut badak baru ni belanjawan. Bajet baru ni Menteri Kewangan umum dengan bangga. Tahun ini kita akan membina 5 sekolah baru. Gila apa? Kalau Menteri Besar Selangor umum 5 sekolah, aku fahamlah juga. Satu Malaysia, 5 sekolah je kau buat. Gila. Sedangkan masalah kita yang cikgu, yang ibu bapa semua tahu, sekolah rata-rata ni satu kelas sekarang dah 40 orang. Kalau di kawasan Selangor, banyak yang perumahan-perumahan baru, isu utama dia, tak cukup sekolah. Kamu boleh bangga bina 5 sekolah je. Sepatutnya tiap-tiap tahun bina 50 sekolah, 50 sekolah, 50 sekolah. Masalahnya kalau tanya dia, dia kata macam mana nak bina 50 sekolah? Duit tak ada. Duit tak ada saudara-saudari, sebab duit telah kena sakau. Sebab tu walaupun saya kadang-kadang tak nak cakap sangat pasal rasuah, pasal penyelewengan, saya juga harap saudara-saudari, adik kakak yang dengar faham bahawa masalah utama kita selain daripada menteri-menteri bodoh ialah kita makin kurang wang. Dan kita kurang wang kerana apabila ada politikus-politikus yang rakus makan duit ini, setiap projek besar kerajaan dia tengok berapa persen dia boleh ambil. Setiap projek yang bilion-bilion dia fikir berapa banyak dia boleh sakau untuk cucu cicit dia. Dan saya tak payah pergi jauh lah. Yang terkini ni yang saya duk semak dan belik ini ialah akaun Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Saya cakap ini secara terbuka supaya Hishamuddin lepas ni tak tidur malam. Supaya Ismail Sabri tak tidur malam. Sebab saya tengah belik akaun Lembaga Tabung Angkatan Tentera, sebab anak-anak syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera lah yang terlibat dengan LCS. Dan bila anak syarikat LTAT ni dia ambil alih projek zaman kroni zaman dahulu, zaman Tun Mahathir dulu, zaman Tun Daim dahulu, projek tu dah gagal. Bila projek tu gagal, bagi pula kepada anak syarikat LTAT, dia kena tanggung hutang dan kerugian yang dah berbilion-bilion pun. Betul dia kena buat pula 6 biji kapal. Nak buat 6 biji kapal, mana nak tampung hutang dulu yang rugi,
Mana pula yang ini pula kena sakau lagi. Akhirnya, sekarang ini bila dah tersepit, sebab rakyat dah marah kapal tak siap, maka LTAT kena fikir, macam mana anak syarikat aku nak siapkan kapal ini, duit tak ada. Kerajaan kata, aku tak boleh bagi duit banyak dah. Kalau aku bagi duit banyak nanti, Rafizi bising lagi, Parlimen bising lagi. Jadi kau kena pandai-pandai siapkan kapal ini dengan wang yang ada. Masalahnya LTAT mana ada wang sangat dah. Nak dijadikan cerita lagi, nak buat kapal, dia kena main dengan kroni-kroni. Dia lantik kontraktor, kemudian dia lantik subkontraktor lagi. Sub ni, semua sapu duit, saudara-saudara. Masalahnya dia dah tanda tangan perjanjian. Bila dia tamatkan perjanjian, sebab duit dah kena sapu, memang tamat perjanjian, maka tiba-tiba nanti anak-anak syarikat LTAT ini sekarang berdepan saman beratus